Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 5 KSSM. Okey, anak-anak apa khabar semua? Jadi video pada kali ini ialah cikgu akan mengupas satu lagi topik yang menarik iaitu bab 3 nutrisi dalam tumbuhan. Standard pembelajaran bagi bab 3 adalah 3.1 mengenal pasti makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan, mewajarkan kepentingan makronutrien dan mikronutrien dalam tumbuhan, 3.2 memerihalkan struktur akar dalam pengambilan air dan garam mineral, mewajarkan penyesuaian akar untuk pengambilan air dan garam mineral. 3.3 menerangkan penyesuaian nutrisi dalam tumbuhan. Baiklah, kita mulakan dahulu dengan 3.1 iaitu nutrien tak organik utama. Okey, cikgu kupaskan dulu makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Nutrien dapat dibahagikan mengikut kuantiti yang diperlukan oleh tumbuhan iaitu makronutrien dan mikronutrien. Mari kita lihat rajah 3.2. Okey, makronutrien terdiri daripada karbon, kalsium, hidrogen, magnesium, oksigen, fosforus, nitrogen, sulfur dan kalium. Manakala mikronutrien terdiri daripada klorin, zinc, ferrum. Ferrum tu besi samalah ya. Okey, kuprum, mangan, nikel, boron dan molybdenum. Okey, seterusnya 3 makronutrien utama. Ini yang utama ya, iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Dapat diperoleh dengan mudah daripada udara, air dan di dalam tanah. Nutrien-nutrien ini dapat membentuk sebahagian besar jisim kering kebanyakan tumbuhan. Okay, oleh itu, kekurangan nutrien ini jarang-jarang dialami oleh tumbuhan. Nutrien selebihnya diambil dalam bentuk garam mineral yang larut di dalam tanah melalui pembajaan. Okey, mari kita lihat kepentingan makronutrien dalam tumbuhan. Okey, kita tengok dulu makronutrien bagi karbon, hidrogen dan oksigen. Dia berfungsi sebagai komponen penting dalam kitar karbon dan kitar oksigen ya anak-anak. Okey, kitar karbon dan kitar oksigen. Dan dia merupakan komponen dalam semua sebatian organik tumbuhan dan komponen penting dalam sintesis gula. Kesan kekurangan CHO ni, karbon, hidrogen dan oksigen ni ialah proses fotosintesis tak berlaku. Okay, kemudian kekurangan pembebasan gas oksigen oleh tumbuhan. Okay, dan seterusnya tumbuhan terbantuk sehingga boleh menyebabkan kematian kerana ketiadaan glukosa. Okay, seterusnya nitrogen. Nitrogen ini dia memberi warna hijau kepada tumbuhan melalui pembentukan klorofil. Kemudian, dia merupakan komponen utama protein, asid nukleik dan enzim-enzim dalam fotosintesis dan respirasi. Kesan kekurangan nitrogen ialah daun mengalami klorosis. Anak-anak, klorosis ni ialah daun jadi kuning. Okey. Kemudian, dia mengalami klorosis ni khususnya pada daun yang matang. Jadi, daun sebelah bawah akan gugur. Kemudian, proses sintesis protein akan terjejas dan akhirnya pertumbuhan akan terbantut. Okay, seterusnya, makronutrien bagi kalium. Kalium ni penting untuk mensintesiskan protein dan metabolisme karbohidrat. Dia juga sebagai kofaktor bagi beberapa enzim. Selain daripada itu, dia membantu mengekalkan kesegahan tumbuhan. Kesan kekurangan kalium ialah sintesis protein akan terjejas anak-anak. Kemudian sisi daun. Sisi tu sebelah kiri kanan daun tu dia bakal menjadi warna kuning. Okey? Dan dia akan menyebabkan kematian tumbuhan pramatang.
Baiklah, seterusnya kalsium. Okey, kalsium berfungsi sebagai komponen utama lamela tengah, okey, dinding sel dan gentian gelendung semasa pembahagian sel. Kemudian kesan kekurangan kalsium ialah pertumbuhan terbantut, daun yang terherut dan bercuping. Kemudian bahagian di antara urat daun menjadi kuning. Okey, kemudian magnesium. Okey, makronutrien seterusnya ialah magnesium, berfungsi sebagai komponen utama struktur molekul klorofil, mengaktifkan beberapa enzim tumbuhan dan terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Kesan kekurangan magnesium adalah bahagian di antara urat daun menjadi kuning. Okey, daun tersebut daun matang lah ya. Okay, jadi bahagian antara urat daun matang dia menjadi kuning dan terdapat bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah pada permukaan daun dan daun menjadi bercuping. Okay, kemudian fosforus. Fosforus ialah berfungsi sebagai sintesis asid nukleik, okay, adenosina trifosfat ATP dan fosfolipid dalam membran plasma sebagai bertindak sebagai koenzim dalam fotosintesis dan respirasi. Kesan kekurangan fosforus ialah pertumbuhan akar yang tak sihat. Okay. Kemudian pembentukan daun yang berwarna hijau tua dan pudar. Seterusnya, bintik merah atau ungu kelihatan pada daun tua. Itu fosforus ya, kesan kekurangan dia. Dan seterusnya ialah sulfur. Okay, sulfur fungsinya ialah merupakan komponen untuk beberapa asid amino dan salah satu komponen vitamin B dan beberapa jenis koenzim. Okey, kesan kekurangan sulfur, daun atau seluruh tumbuhan menjadi kuning. Anak-anak cuba lihat gambar foto bagi daun pokok ara beringin, okey, yang telah mengalami klorosis, okey, di mana disebabkan oleh kekurangan nitrogen. Okey, cuba lihat yang daun ni, okey, daun ni dia berwarna kuning kan? Ini daun ini telah mengalami klorosis. Gambar 3.2 pula, gambar foto bagi daun pokok pinang merah, di mana ada sisi dia dah berwarna kuning kan? Sisi dia ni berwarna kuning. Okey, ini disebabkan oleh kekurangan kalium. Okey, cikgu teruskan lagi. Kepentingan mikronutrien. Tadi makro, yang ni mikro pula. Okey, kepentingan mikronutrien dalam tumbuhan. Okey, pertama klorin. Klorin ni penting dalam keseimbangan tekanan osmosis sel dan tindak balas fotosintesis. Kesan kekurangannya ialah tumbuhan menjadi layu, pertumbuhan akar menjadi lambat, daun mengalami klorosis dan mengurangkan penghasilan buah. Kedua, ferrum bertindak sebagai kofaktor dalam sintesis klorofil, penting bagi pertumbuhan pokok yang muda. Kesan kekurangannya ialah daun muda menjadi kuning. Ketiga, mangan. Okey, fungsinya ialah untuk mengaktifkan enzim-enzim fotosintesis dan penting untuk respirasi sel dan metabolisme nitrogen. Kesan kekurangan mangan, jaringan urat hijau tua berlatar belakangkan hijau muda. Okey, bintik perang muda atau kelabu di antara urat daun. Okey, dan keempat, boron membantu akar dalam pengambilan ion kalsium, okey, dan translokasi sukrosa. Terlibat dalam metabolisme karbohidrat dan membantu percambahan debunga. Kesan kekurangan boron ialah kematian tunas terminal dan pertumbuhan yang abnormal, daun menjadi tebal, bergulung dan juga rapuh. Zinc. Okay, zinc berfungsi, dia penting dalam pembentukan daun, mensintesiskan auksin iaitu sejenis hormon pertumbuhan dan sebagai kofaktor dalam metabolisme karbohidrat. Kesan kekurangan zinc adalah permukaan daun berbintik dan bahagian berklorosis dan tumbuhan akan terbantut. Kuprum. Kuprum terlibat dalam metabolisme nitrogen dan fotosintesis, penting bagi pertumbuhan, pembiakan dan pembentukan bunga.
Kesan kekurangan kuprum, kematian apeks pucuk muda, bintik perang kelihatan pada daun terminal dan tumbuhan menjadi terbantut. Okey, seterusnya Nikkei. Komponen enzim tumbuhan yang terlibat untuk menguraikan urea menjadi amonia yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Kesan kekurangan Nikkei, pertumbuhan terbantut, mengurangkan hasil tanaman dan kesan terbakar pada hujung daun disebabkan oleh pengumpulan urea. Molybdenum terlibat dalam pengikatan nitrogen dan penurunan nitrat semasa sintesis protein. Kesan kekurangan molybdenum, klorosis pada bahagian di antara urat daun yang matang, daun berwarna hijau pucat dan hasil tanaman berkurang. Larutan kultur adalah larutan yang digunakan untuk mengkaji kepentingan nutrien bagi pertumbuhan tumbuhan. Okey, kita guna larutan kultur ya. Larutan kultur yang dikenali sebagai larutan kultur NOP. Okey, dia mengandungi semua nutrien termasuklah unsur surih yang diperlukan oleh tumbuhan untuk hidup sihat. Larutan kultur NOP yang lengkap telah disediakan oleh seorang ahli kimia yang dikenali sebagai Wilhelm Nopp, pada tahun 1859. Larutan kultur NOP ni diambil sempena nama saintis yang cikgu sebutkan tadi, iaitu Nopp ni. Larutan kultur NOP. Jadual 3.3 menunjukkan komposisi larutan lengkap bagi kultur NOP. Ini dia komposisi larutan kultur NOP lengkap. Larutan kultur lengkap NOP. Kita ada kalsium nitrat 0.8 gram, kalium nitrat 0.2 gram, kalium dihidrogen sulfat 0.2 gram, magnesium sulfat 0.2 gram, ferrum 3 fosfat, surih, dan air suling kita guna 1000 cm padu. Kemudian, mari kita lihat satu contoh soalan. Soalannya ialah pokok jagung sangat peka dengan kekurangan nutrien. Bagaimanakah baja NPK, iaitu baja yang mengandungi nitrogen, fosforus dan kalium, dapat merangsang pertumbuhan pokok jagung yang sihat? Jadi, anak-anak boleh kena mengetahui apakah fungsi nitrogen, fosforus dan kalium. Jawapannya ialah nitrogen berfungsi merangsang perkembangan daun. Nitrogen digunakan dalam pembentukan klorofil yang digunakan dalam fotosintesis. Fosforus pula merangsang perkembangan akar yang sihat, manakala kalium terlibat dalam perkembangan keseluruhan pokok jagung termasuklah perkembangan bunga dan buah pokok jagung. Baiklah seterusnya. 3.2 Organ pengambilan air dan garam mineral. Secara kebiasaannya, akar terletak di bahagian bawah, di bawah permukaan tanah. Hal ini dikatakan demikian kerana akar tumbuh ke arah pusat bumi dan kawasan berair. Struktur di dalam dan di luar akar disesuaikan dengan fungsinya. Nanti anak-anak lihat dalam rajah 3.4 dan jadual 3.5. Terdapat dua fungsi utama akar, iaitu memberi sokongan dan kekuatan serta mengukuhkan kedudukan tumbuhan pada akar pada tanah. Kedua, menyerap air dan garam mineral dari tanah dan mengangkutnya ke batang dan seterusnya ke daun. Ini rajah 3.4 struktur akar dalam pengambilan air dan garam mineral.
Okey, struktur akar dalam pengambilan air dan garam mineral. Okey, kita lihat dulu dia punya struktur dia. Ini cabang akar. Okey, ni cabang akar. Ini batang akar. Akar pun ada batang ya. Di bahagian ni. Ni tanah ni anak-anak. Ni tanah. Okey, di sini ada batang akar dan di sini ni ialah pangkal akar. Nanti kita lihat fungsi nanti. Okey, tengok di sini ada jidal di bahagian bawah sekali, jidal akar. Kemudian ni cabang akar. Okey, cabang akar ni. Okey, ini. Okey, dan ini rambut akar. Okey, ini rambut-rambut akar ni. Okey, mari kita lihat fungsi dia. Okey, kita lihat jadual 3.5 iaitu struktur luar akar dan fungsinya. Okey, pertama, pangkal akar. Pangkal akar merupakan bahagian akar yang bersambung dengan pangkal batang tumbuhan. Kedua, rambut akar. Rambut akar diadaptasi daripada sel-sel epidermis akar. Dia menambah jumlah luas permukaan akar untuk meningkatkan penyerapan air dan garam mineral. Ketiga, jidal akar. Jidal akar berada di hujung akar. Okay, melindungi akar daripada kerosakan semasa penembusan ke dalam tanah. Okey, rajah 3.5 struktur di dalam akar. Okey, kita lihat yang pertama ini xylem primer. Xylem primer ni, okey, perisikal yang ni, yang ni. Okey. Kemudian phloem primer yang ni. Yang ni. Okey. Kemudian xylem primer, perisikal dan phloem primer ni dikenali sebagai silinder vaskular. Okey. Yang ni pula epidermis. Yang color kelabu ni merupakan epidermis. Okey. Seterusnya yang ni cortex. Okey. Cortex. Kemudian yang terpacak ni akar rambut dia. Okey. Ni akar rambut. Kemudian di sebelah sini endodermis. Ni endodermis. Okey. Kemudian yang ini merupakan cambium vascular. Yang ni. Okey. Yang ni cambium vascular. Okey. Seterusnya. Okey. Kita lihat jadual 3.6 iaitu struktur di dalam akar dan juga fungsi dia. Kita lihat dulu epidermis. Okey, sel-sel epidermis akar disusun rapat. Okey, dinding sel yang nipis dan membran sel yang telap terhadap air memudahkan pergerakan air di dalam akar. Terdapat sel epidermis yang membentuk rambut akar dan pemanjangan ke arah lateral dari dinding luarnya. Sel-sel akar rambut tidak dilapisi oleh kutikel. Okey, kutikel ni dia lapisan berlilin iaitu kalis air dan dia luxina ya. Kemudian dia tidak dilapisi oleh lapisan kutikel itu bagi membenarkan penyerapan air. Jadi sel-sel rambut akar juga mempunyai vakuol yang besar untuk menyimpan air dan garam mineral untuk memastikan penyerapan air berlaku dengan cepat. Okay, seterusnya korteks. Korteks terletak di bawah lapisan epidermis. Korteks mempunyai dinding sel yang nipis untuk memudahkan pergerakan air di dalam akar. Sel-sel korteks disusun longgar untuk memudahkan pertukaran gas berlaku. Sebahagian besar korteks terdiri daripada sel-sel parenkima. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada endodermis. Endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder vaskular. Sel-sel endodermis tersusun rapat dan setebal satu lapisan sel. Sebahagian besar endodermis mengalami penebalan suberin atau lignin ya pada dindingnya yang membentuk jalur Casparian. Anak-anak, jalur Casparian ni dia dibina daripada suberin. Suberin ni ialah sejenis bahan yang kalis air ya, di mana jalur ini dia menghalang pergerakan air daripada melalui ruang antara dinding sel dan dia akan menyalurkan ataupun memaksa air ke dalam sitoplasma.
dan seterusnya dia akan meresap ke dalam salur xilem. Itu jalur Casparian. Okey, endodermis hanya membenarkan air dan garam mineral yang diserap daripada tanah memasuki silinder vaskular tetapi bukan gelembung udara. Seterusnya, silinder vaskular. Silinder vaskular merupakan teras akar yang terdiri daripada tisu xilem dan tisu phloem yang dikelilingi oleh tisu perisikal setebal satu sel. Perisikal terlibat dalam pertumbuhan sekunder dan pembentukan cabang akar. Biasanya tisu xilem dan tisu phloem disusun dalam corak yang berbentuk bintang. Okey, biasanya kan kalau kita tengok keratan rentas akar di mana xilem dan phloem dia macam ni bentuk dia kan. Okey, cikgu dah lukis macam ni. Ni yang dikata bentuk bintang ni. Okey. Yang ni. Kemudian ada bulat-bulat sini. 1, 2, 3, 4. Okey. Yang ni kita kenali sebagai phloem. Okey, cikgu buat F. F. Okey, manakala yang macam ni, yang ni kita panggil xilem. Okey, yang itu xilem. Jadi phloem tisu xilem dia mengangkut air dan garam mineral, manakala tisu phloem dia mengangkut bahan organik seperti sukrosa dan hormon tumbuhan. 3.3 Kepelbagaian dalam nutrisi tumbuhan. Nutrisi ialah proses organisma memperolehi tenaga dan nutrien daripada makanan untuk apa? Untuk pertumbuhan. Okey, dan penyelenggaraan. Seterusnya, dia pembaikan tisu yang rosak. Tumbuhan parasit, epifit dan karnivor mempunyai penyesuaian yang berbeza daripada tumbuhan lain bagi mendapatkan keperluan nutrisi. Penyesuaian nutrisi dalam tumbuhan, kita tengok dulu tumbuhan parasit. Okey, ini contoh dia, contoh tumbuhan parasit iaitu Rafflesia, okey, bunga pakma. Okey, bunga besar ni. Okey, tumbuhan parasit hidup menumpang pada tumbuhan lain iaitu kita kenali sebagai perumah. Di mana tumbuhan lain tu kita kenali sebagai perumah. Dia tumpang pada perumah. Okey, akar tumbuhan parasit ni dia menyerap bahan organik, mineral dan air daripada perumahnya dengan menembusi batang perumah sehingga ke berkas vaskular perumah. Itu dia. Okey, ini menyebabkan tumbuhan parasit membesar lebih cepat dan subur, manakala perumah akan mengalami kekurangan nutrisi dan akhirnya dia kering dan mati. Okey, seterusnya tumbuhan epifit. Okey, tumbuhan epifit merupakan tumbuhan hijau yang hidup pada tumbuhan lain iaitu perumah. Okey, tumbuhan epifit mendapat lebih banyak cahaya matahari untuk berfotosintesis dengan menumpang pada pokok perumah yang lebih tinggi. Okay. Tumbuhan ini dia mensintesiskan makanannya sendiri. Okay. Epifit tak mengancam perumah kerana akar epifit dapat menyerap nutrien yang terkumpul di celah-celah batang pokok perumah. Okay. Kebanyakan epifit mempunyai batang yang bengkak yang dapat menyimpan banyak air. Ini contoh tumbuhan epifit. Okey, contohnya paku pakis langsuir dan juga pokok orkid. Okey. Tumbuhan karnivor. Tumbuhan karnivor mampu mensintesis makanannya sendiri dengan menjalankan fotosintesis. Tumbuhan karnivor merembeskan nektar dan mempunyai kelongsong untuk memerangkap mangsanya iaitu serangga. Mangsa seterusnya dicernakan dengan jus pencernaan secara perlahan-lahan. Serangga yang ditangkap dapat membekalkan nitrogen kepada tumbuhan ini. Nitrogen penting untuk pertumbuhan. Hal ini kerana tumbuhan karnivor hidup di kawasan tanah yang kekurangan sumber nitrogen. Jadi, tumbuhan karnivor ni disebabkan dia tidak mencukupi nitrogen, maka dia makan serangga. Okey, sebab serangga ni dia dapat tangkap dan dia membekalkan nitrogen kepada tumbuhan karnivor ni. Okey, sebab nitrogen ni penting untuk pertumbuhan.
Ini dia contoh-contoh tumbuhan karnivor. Periuk kera. Okay? Ini periuk kera. Yang ni perangkap lalat. Venus. Okay? Okay. Riftia pachyptila iaitu cacing tabung raksasa. Dia hidup di dasar lautan zon gelap sekitar lubang hidroterma. Lubang hidroterma ni mengeluarkan air yang kaya dengan bahan kimia dan mineral. Zon gelap merupakan zon dalam lautan yang amat dalam dan tiada cahaya yang dapat sampai. Cacing ini tidak bergantung kepada cahaya sebagai sumber tenaga. Sebaliknya, bergantung kepada bakteria yang hidup di dalam badannya. Bakteria tersebut mengoksidakan hidrogen. Dia mengoksidakan hidrogen sulfida yang terdapat dalam saluran hidroterma kepada makanan dan tenaga untuk kegunaan cacing tabung raksasa. Okey. Mari kita lihat praktis formatif 3.3. Soalan pertama, nyatakan tabiat nutrisi bagi tumbuhan berikut. Cuscuta. Cuscuta ni namanya tali puteri. Tali puteri ni ya. Ni gambar yang ni. Nama tali puteri, tapi dia merupakan parasit. Puteri apa ya? Tak apalah. Dia parasit. Maknanya dia mengambil nutrien daripada perumahnya. Okey. Yang kedua, lumut. Ni gambar yang ni, lumut. Dia merupakan epifit. Okey. Yang ketiga, bulbophyllum ataupun orchid. Yang ni ya. Ni orchid. Dia juga merupakan epifit. Dan last sekali, utricularia. Okey, kalau tengok macam ni, ni serangga. Ni macam perangkap serangga gitu kan. Ini confirm carnivore. Okey, soalan seterusnya. Okey, seterusnya soalan yang kedua, bezakan penyesuaian nutrisi tumbuhan parasit dengan tumbuhan epifit. Tumbuhan parasit menumpang pada tumbuhan lain iaitu perumah. Akar tumbuhan parasit akan menembusi berkas vaskular perumah untuk menyerap nutrien iaitu bahan organik, mineral dan air. Manakala tumbuhan epifit pula hidup dengan menumpang pada tumbuhan lain iaitu perumah. Kadar fotosintesis epifit lebih tinggi apabila mendapat lebih banyak cahaya matahari dengan menumpang pada pokok yang lebih tinggi tanpa memudaratkan perumah. Soalan yang ketiga. Ramalkan kesan yang akan berlaku pada pertumbuhan pokok paku pakis langsuir sekiranya didedahkan pada cahaya matahari secara terus. Jawapannya ialah pertumbuhan paku pakis langsuir terbantut kerana mengalami kekeringan. Sebenarnya pokok paku pakis langsuir ni dia boleh mewujudkan landscape yang menarik kerana bentuk pokok tersebut unik dan jarang ditemui. Dia tak perlu penjagaan yang rapi dan boleh hidup subur asalkan dia tak terdedah kepada cahaya matahari. Itu pokok paku pakis langsuir ni. Okey, memang cantik akar dan dia punya daun dia memang unik. Okey. Soalan seterusnya. Okey, ini dia soalan. Seorang petani menggunakan baja NPK untuk tanaman pokok cilinya. Baja NPK mengandungi unsur nitrogen, fosforus dan kalium yang merupakan nutrien penting untuk pertumbuhan tanaman serta mengandungi mikronutrien yang diperlukan untuk tumbuhan. Pada pendapat anda, apakah mikronutrien yang terdapat dalam baja tersebut? Jawapannya ialah ada mangan, ferrum, boron, klorin, zinc dan nikel. Okey. Seterusnya, terangkan fungsi unsur nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pokok cili. Jadi anak-anak boleh bagi fungsi bagi nitrogen, fosforus dan kalium lah ya. Fungsi nitrogen merangsang perkembangan pertumbuhan daun. Fosforus penting untuk pertumbuhan akar yang sihat. Dan kalium menggalakkan perkembangan bunga dan buah
dan merangsang perkembangan buah cili yang besar dan panjang. Soalan seterusnya, soalan C. Setelah beberapa kali menggunakan baja tersebut, petani mendapati daun pokok cilinya semakin berwarna hijau gelap dan batang pokoknya menjadi lemah. Apakah yang menyebabkan tanaman pokok cili mengalami keadaan yang tak normal? Padahal petani tersebut telah menggunakan baja NPK tadi kan? Tapi kenapa masih mengalami masalah keadaan yang tak normal tersebut? Kenapa ya? Okey, ini jawapannya. Pokok cili mengalami lebihan baja terutama nitrogen. Okey, tengok dekat jawapan tengah soalan ya. Dia kata setelah beberapa kali menggunakan baja. Beberapa kali. Jadi mungkin petani tersebut melakukan pembajaan secara kerap, maka pokok cili tersebut mengalami lebihan baja. Sebab pokok cili ni dia mengandung NPK, dia mengandung nitrogen kan. Jadi daun pokok cili dia akan menjadi warna hijau gelap dan batang pokoknya dia akan menjadi lemah. Okey, sebenarnya pembajaan pokok cili ni kita boleh bagi dalam 2 minggu sekali je. Okey, itu pun bergantung kepada usia pokok dan sukatan baja tersebut. Okey, jadi soalan seterusnya, cadangkan satu cara penyelesaian bagi mengatasi keadaan tersebut. Jawapannya ialah jarakkan kekerapan membaja. Puan Rodiah menggunakan pasu pecahan batu bata, pecahan arang dan sabut kelapa untuk menanam pokok orkid epifit. Okay. Pokok orkid tersebut diletakkan di suatu sudut di dalam rumahnya. Diletak di dalam rumah ya. Apakah yang dimaksudkan dengan pokok orkid epifit? Pokok orkid epifit ni ialah dia merujuk kepada orkid yang hidup menumpang pokok lain sebagai perumah. Dia duduk di, maknanya Puan Rodiah ni dia menjumpai pokok orkid epifit ni di atas pokok lain. Jadi dia ambil pokok tu, dia letakkan di dalam pasu dan diletakkan pecahan batu bata. Macam itulah. Okey. Jadi pokok orkid epifit mendapatkan nutrisinya dengan mensintesiskan makanannya sendiri tanpa mengancam perumah. Okay. Mengapakah Puan Rodiah menggunakan sabut kelapa untuk menanam pokok orkid itu? Sabut kelapa dapat menyimpan air untuk bekalan pokok orkid. Akar pokok orkid dapat mencengkam sabut dan memberi sokongan kepadanya. Sabut juga menyediakan ruang pengudaraan yang membolehkan akar bernafas. Baiklah, soalan seterusnya. Pada pendapat anda, apakah faktor utama yang perlu dititikberatkan oleh Puan Rodiah sebelum meletakkan pokok orkid di sudut tersebut dan terangkan? Jadi, faktor utamanya ialah pencahayaan kerana pokok orkid memerlukan cahaya bagi menjalankan proses fotosintesis. Walaupun begitu, pokok orkid tidak boleh menerima cahaya matahari secara terus. Seperti yang macam cikgu telah terangkan kepada anak-anak berkenaan dengan paku pakis langsui. Ini samalah pokok orkid ni dengan paku pakis langsui tu. Okey, soalan seterusnya, mengapakah Puan Rodiah tidak menanam pokok orkid tersebut secara terus di tanah? Berikan alasan yang sesuai. Tadi dekat soalan tadi kan dikata Puan Rodiah menggunakan serpihan pasu yang telah pecah, arang dan juga sabut kelapa. Kenapa tidak menggunakan tanah? Ini soalan dia. Okey, jawapannya ialah akar pokok orkid dia memerlukan medium yang mampu meningkatkan saliran dan pengudaraan yang baik berbanding tanah. Jadi kalau sekiranya Puan Rodiah ditanam pada tanah, okey, orkid tadi dalam tanah, kemungkinan akar pokok orkid dia akan mereput disebabkan kehadiran air yang berlebihan. Sebab pokok orkid ni dia ada batang yang membengkak untuk menyimpan air. Jadi dia tak perlu menggunakan medium tanah. Sebaliknya dia menggunakan serpihan pasu yang pecah dan juga arang serta sabut kelapa. Dah memadai. Sebab dia mampu meningkatkan saliran dan pengudaraan yang baik berbanding tanah tadi. Okey.
Pak Ali menggunakan kaedah seperti dalam gambar foto untuk tanaman herbanya. Beliau menggunakan sumbu yang terendam di dalam larutan nutrien bagi memenuhi keperluan tanamannya. Ini dia sumbu. Okey, nampak tak? Sumbu dia. Apakah kaedah yang digunakan oleh Pak Ali? Apa nama dia? Kaedahnya ialah kaedah hidroponik. Okey, nyatakan 4 keperluan. Okey, 4 keperluan asas tanaman bagi memastikan tanaman Pak Ali tumbuh sihat dan subur. Jadi 4 keperluan dia ialah air, cahaya, nutrien dan udara. Wajarkan penggunaan sumbu dalam kaedah yang dijalankan oleh Pak Ali. Wajarkan. Jadi, sumbu ni digunakan untuk menyerap air dan nutrien daripada larutan nutrien. Okay. Sumbu yang sentiasa basah memastikan akar mendapat bekalan air dan nutrien. Okay. Jelaskan adaptasi akar bagi membolehkan tumbuhan tersebut mendapat nutrien secukupnya. Okay. Kaedah ini sesuai untuk tanaman herba dan tumbuhan bersaiz kecil. Tumbuhan ini mempunyai akar serabut yang memastikan penyerapan air dan nutrien yang maksimum. Okay. Adaptasi akarnya ialah dia mestilah tumbuhan herba dan tumbuhan bersaiz kecil. Kemudian tumbuhan ini dia akarnya serabut, tak ada akar tunjang. Jadi itulah adaptasi yang membolehkan tumbuhan tersebut mendapat nutrien secukupnya. Seterusnya, gambar foto 2.1 dan gambar foto 2.2 menunjukkan dua jenis tumbuhan yang dapat ditemui dalam ekosistem hutan hujan tropika. Kedua-dua tumbuhan ini menjalankan tabiat nutrisi yang berbeza. Tumbuhan dalam gambar foto 2.1 dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan berfotosintesis. Manakala tumbuhan dalam gambar foto 2.2 bergantung kepada tumbuhan lain bagi mendapatkan nutrisi. Soalannya ialah, nyatakan peranan tumbuhan dalam gambar foto 2.1 dalam ekosistem hutan hujan tropika. Jawapannya ialah, tumbuhan dalam gambar 2.1 merupakan organisma pengeluar dalam rantai makanan dan membekalkan makanan kepada pengguna di dalam ekosistem hutan hujan tropika. Manakala, jelaskan kepentingan tumbuhan dalam gambar foto 2.2 dalam ekosistem hutan hujan tropika. Kita dapati gambar foto 2.2 ni merupakan tumbuhan parasit kan. Tapi ditanya jelaskan kepentingan tumbuhan tersebut walaupun dia parasit. Apa kepentingan dia? Okey, kita lihat jawapannya. Tumbuhan dalam gambar foto 2.2 merupakan tumbuhan parasit yang dapat mengubah persekitaran fizikal di sekitarnya seperti kandungan air dan nutrien di dalam tanah. Perumah akan menyerap air dan nutrien lebih banyak daripada tanah menyebabkan perubahan bekalan sumber organisma di sekitarnya. Interaksi tumbuhan parasit dan perumah juga dapat mengekalkan aliran tenaga dan keseimbangan ekosistem di dalam hutan hujan tropika. Okey, soalan C, terangkan perbezaan penyesuaian nutrisi kedua-dua tumbuhan tersebut. Jadi tanya perbezaan penyesuaian nutrisi. Okey, jom kita lihat jawapannya. Tumbuhan dalam gambar foto 2.1 mempunyai klorofil. Jadi tumbuhan ini dia akan menghasilkan makanannya sendiri dengan mensintesiskan sebatian organik kompleks daripada bahan mentah tak organik ringkas melalui proses fotosintesis. Okey, manakala tumbuhan dalam gambar foto 2.2 tidak mempunyai klorofil, maka tumbuhan ini tidak dapat berfotosintesis. Tumbuhan ini menyerap air dan nutrien daripada tumbuhan perumah. Akhirnya menembusi batang perumah hingga ke berkas vaskular. Okey, soalan seterusnya.
Beberapa kajian mendapati bahawa tanaman organik mengandungi lebih banyak nutrien berbanding tanaman biasa. Bagaimanapun, terdapat juga kajian yang menunjukkan tiada perbezaan kandungan nutrien antara kedua-dua tanaman tersebut. Sebagai seorang pegawai pertanian, wajarkan maklumat ini. Dia kata tanaman organik ni lebih mengandungi banyak nutrien berbanding tanaman biasa. Kemudian ada juga kajian menunjukkan tiada perbezaan pun kandungan nutrien antara kedua-dua tanaman ini. Jadi sebagai seorang pegawai pertanian, dia suruh kita wajarkan maklumat ini. Okey? Poin pertama, tanaman organik yang ditanam merupakan tanaman yang bebas daripada bahan tambahan tiruan seperti baja buatan dan juga hormon buatan. Itu tanaman organik. Okey? Selain bebas daripada bahan kimia, tanaman organik juga kaya dengan antioksidan, mineral dan vitamin. Hal ini dikatakan demikian kerana tanaman organik tidak menggunakan racun perosak berbanding tanaman bukan organik. Okey, baiklah. Jom kita imbas kembali memori kita apa yang telah kita pelajari pada video kali ini, iaitu bab 3 nutrisi dalam tumbuhan. Kita ada 3.1 nutrien organik, nutrien tak organik utama. Okey, 3.2 organ pengambilan air dan garam mineral dan 3.3 kepelbagaian dalam nutrisi tumbuhan. Bagi nutrien tak organik utama, kita ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien terdiri daripada karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, kalium, kalsium, magnesium, fosforus dan sulfur. Manakala mikronutrien pula terdiri daripada klorin, ferrum, mangan, boron, zinc, kuprum, nikel dan molybdenum. Okey, kita lihat 3.2 organ pengambilan air dalam garam mineral. Kita ada struktur luar bagi akar dan struktur dalam bagi akar. Kemudian untuk struktur luar akar kita dah bincang berkenaan dengan pangkal akar, batang akar, cabang akar dan rambut akar serta jidal akar. Okey, kita bincang sekali dengan kepentingan dia. Manakala struktur dalam juga kita bincang epidermis, korteks, endodermis dan silinder vaskular. Okey, serta dengan kepentingannya. Kemudian yang last kali kepelbagaian dalam nutrisi tumbuhan, cikgu telah bincangkan dengan anak-anak berkenaan dengan tumbuhan karnivor, parasit dan juga epifit. Okey, contoh bagi tumbuhan karnivor, cikgu bagi contoh periuk kera dan juga perangkap lalat Venus. Kalau parasit ni tumbuhan Pakma ataupun Rafflesia tadi kan. Dan tumbuhan epifit ada sekali dengan soalan sekali berkenaan dengan pokok paku pakis dan juga pokok orkid. Okey, berakhir sudah pembelajaran kita pada kali ini. Sekian dahulu cikgu ucapkan kepada anak-anak semua. Terima kasih dan jumpa lagi dalam bab yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.